Tu dia kata sini, bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu siapa dia? Salih orang yang nak menjalani mata hati cari keredaan Tuhan. Ketahui olehmu wahai Salih bahawasanya syukur itu, tengok tu, memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia. Apa dia barang? Apa dia nikmat? Apa nikmat apa? Atasnya daripada pendengar, telinga kita, dan penglihat, mata kita, dan kaki, dan tangan, dan lainnya, harta benda, kekayaan, kemewahan. Paling ni, pada masa paling ni, kita menggunakan. Tuhan bukan suruh tu minta apa. Tuhan bukan minta apa pun. Tuhan suruh guna benda tu kuat elok. Paling apa? Kepada barang yang dijadikan dia. Tuhan jadi mata ni untuk apa? Dah tengok Quran, tengok benda-benda yang halal. Telinga untuk apa? Dengar benda-benda yang baik. Kita jadikan telinga kita, mata kita tengok benda yang halal, telinga kita dengar benda yang halal, kaki kita pergi cari makan yang halal. Kereta besar kita untuk buat pergi masjid. Rumah besar kita untuk sembahyang, untuk baca Quran, untuk buat kenduri kenapa. Itu tak apa tu. Tu dia panggil syukur. Syukur ni gunakan apa saja nikmat Tuhan bagi, maka untuk kegunaan yang Tuhan suruh saja. Sihat badan apa? Sihat badan apa? Sihat badan pimin judi, sihat badan pimin minum arak, sihat badan hidup karaoke, hidup menari genjok. Hak tu tak suruh tu. Maka kalau kita buat benda yang Tuhan tak suruh, ini nama dia kufur nikmat. Jadi syukur nampak mudah, tapi payahlah buat. Susah lah buat. Sebab kita kena buat benda yang hak Tuhan benar saja. Benar tak? Jika Tuhan tak benar, tak boleh buat. Tu dia pada situ, bahawasanya syukur tu memalingkan oleh hamba, gunakan segala barang yang memberi nikmat Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat apa kita ni? Nikmat sihat. Allah tak pernah sakit pun. Tumpang sihat, pulang di masjid, pergi mengaji, pergi jemaah. Buat kerja cari makan yang halal. Tu nikmat tu. Kereta ada, mudah untuk pergi mengaji, pergi ziarah, pergi buat kerja cari makan. Jadi tak ada satu dalam kitab mana pun yang halang kata kita beli kereta Islam. Tak ada satu dalam kitab mana pun yang kata haram kita buat orang tak ada pun. Tu tak ada. Cumanya yang duk jadi salah tu, buat kerja tu sampai sembahyang pun dah. Tu dah. Tu saja. Tak ada satu pun yang kita beli atau usaha ni haram. Tak ada. Tengok tu. Cumanya bila kita ada nikmat tu, Tuhan bagi alhamdulillah, Tuhan bagi buat kerja sat je naik ni kau ni bagus ni tu, pakai kereta rosak ni, pakai. Tu. Lepas tu buat apa? Guna benda tu buat kau baik. Main mengaji, main sembahyang. Tu tolong orang. Tak ada masalah. Tu tengok tu. Daripada pendengar, telinga kita Tuhan bagi untuk apa? Buat apa? Dengar mengaji, dengar Quran, dan pelihat baca Quran, tengok Quran. Tak apa. Ni telinga ada dengar benda-benda yang haram, dengar muzik-muzik yang haram, dengar orang mengumpat. Mata tengok aurat orang. Tak boleh. Dan kaki dan tangan. Kaki berjalan di tempat haram. Tangan curi hak orang. Tu. Ambil hak orang tanpa izin. Hak tadi. Maka itu dia panggil tak syukur. Kepada barang yang dijadikan dia. Tu. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan untuk dia. Apa kan? Benda-benda yang Allah Ta'ala benar. Benda-benda yang Allah Ta'ala izin kita guna. Kerana barang tu kan? Macam mana tu? Dia contoh sikit. Seperti memalingkan ia akan pendengar. Memaling ni guna lah. Guna telinga dia tu kepada mendengar Quran. Dan hadis
Dan ilmu yang memberi manfaat. Apa dia ilmu memberi manfaat ni? Ilmu yang bila semakin kita mengaji, duk bawa takut kat Tuhan. Mengaji dia, kuih takut. Mengaji, kuih takut. Ini namanya ilmu yang memberi manfaat, yang memberi guna selepas mati. Ini ilmu manfaat, yang bawa, yang bagi pertolongan lepas kita mati. Jadi ilmu yang memberi pertolongan lepas mati itu namanya ilmu yang manfaat. Guna tu tengok kita. Dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid. Tu guna kaki berjalan masjid. Dahlah bila kita main masjid ni, ataupun kita guna kaki kita main masjid tempat ilmu ni, Allah Ta'ala bagi pahala dah tu. Hak tu termasuk syukur dah. Sebab kita guna ke tempat yang Tuhan suruh, Tuhan bagi bonus kot tepi pula. Langkah belah kanan 10 kebajikan, langkah belah kiri habis 10 kejahatan. Tengok. Jadi Allah Ta'ala ni dia buat apa pun sebenarnya ni nak bagi kat kita, untuk bagi syurga kita ya, Tuhan buat ni. Kan? Bukan Tuhan buat tu untuk ambil untung kat Tuhan. Nah. Jadi kalau ikut kita ni, Tuhan tak buat syurga pun tak kata apa dah. Dah dia buat kita, dia bagi hidup kita, makan dia bagi. Tu kekayaan pun dia bagi juga. Kita sebenarnya ada apa kita ni? Tak ada apa pun. Aduh, tak ada apa. Lepas tu dah mati-mati bersyukur pula. Langkah masjid 10 hapus kejahatan belah kiri, langkah belah kanan 10 kebaikan, tulis. Tuhan juga bagi. Lepas tu sebenarnya kita ni ada apa? Apa tak ada? Tubuh badan kita ni pun tak Tuhan tak. Lepas tu bila mati rebut, mati dalam hari kan, hancur habis lah tu. Lepas tu ada apa? Apa pun tak ada. Tak ada apa kita ni. Tu kita jangan nak belagak ni. Tuhan bagi sikit nak belagak apa? Tak ada apa pun. Pinjaman. Tu tengok tu dah. Main masjid patutnya Tuhan tak bagi pahala tak apa dah. Pasal main masjid tu itu lambang kita syukur pada Allah. Pasal apa? Menggunakan kaki kepada tempat taat. Syukur. Bila syukur, maka kita penuhilah permintaan Allah Ta'ala tu untuk syukur nikmatnya. Tapi Tuhan punya baik tu dah syukur aku bagi lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Tuhan bagi lagi Tuhan. Maka kita tak ada pilihan dah, melainkan Allah sajalah Tuhan kita ni. Baik semua Tuhan. Baik Tuhan. Tengok tu. Dan kepada tempat, dan kepada mengerjakan haji. Tu kaki kita guna pergi haji. Dan seperti memalingkan ia akan tangan. Tangan pula guna untuk apa tangan ni? Tangan kepada memerang kafir. Perang kafir. Law ni tak berlaku lah. Tapi tak tahu lah. Dekat-dekat nak kemat ni, dekat-dekat dah kot. Nak perang dunia ketiga dah kot. Jadi memang lah akhir zaman ni huru-hara habis kan. Tak kira lah punca penyakit ke punca apa kan. Ini satu dunia ni dah jadi macam kacau bilau. Ni sebahagian tanah kiamat dah ni. Ni tanah kiamat dekat dah kita ni, dekat dah. Tu Imam Nawawi kata umur dunia ni takkan lebih 1500 tahun hijrah kan. Jadi kita nak tengok lah munasabah pada propaganda Yahudi ke apa, tak apalah apa alasan, maknanya ini sebahagian tanda alamat kiamat. Dekat Kaabah pun semakin jauh. Dulu orang duk pian. Sebab dia bila nak kiamat tu Kaabah kena kosong kan. Bila tak ada orang tawaf, azan tak ada, tawaf tak ada. Jadi tanda orang Kaabah semakin sikit. Cara dia apa saja cara pun tak apa dah, tapi nak buat azan berlaku pula. Berlaku. Boleh masuk saat saja. Umrah boleh buat sekali ya. Umrah pun kuih hak dah. 15 kita tak boleh biar. Jadi kuih lama kuih sikit. Bila habis tu Allah Ta'ala angkat kat bawah dah. Kibat. Tengok tu. Jadi ni perang dah tak berlaku lagi lah. Masuk insya-Allah.
Lajak sikit tu. Tak payah lagi kan. Yang Imam kata pasal kita lajak sikit 10 minit. 10 minit lagi kan. 10 minit tu pagi. Tak pasal masa terhad sikit ni. Berjaya. Itu dia tahu tangannya kepada memerang kafir. Perang kafir lah. Pasal apa nak perang orang kafir tu? Kerana meninggikan agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam ni agama yang paling tinggi sekali. Dia tidak agama yang lebih tinggi pada Islam, tak ada. Agama Islam yang paling tinggi sekali. Sebab tu kalau kita kata agama lain lebih baik pada Islam, jadi murtad. Jatuh kufur. Termasuk salah satu jadi murtad dan kita kata apabila kita kata agama lain lebih baik pada Islam. Jadi murtad. Jangan. Tak ada agama satu pun lebih baik pada Islam. Jadi yang sahabat-sahabat duk perang dulu ni untuk apa? Perang. Orang perang. Tapi kalau perang sama-sama Islam tu mesti tak mati syahid tu kan. Dia syahid akhirat, dunia akhirat ni perang sama-sama perang orang kafir. Baru mati syahid dunia akhirat kan. Kalau perang sama-sama Islam tu bukan syahid akhirat tu, bukan syahid dunia akhirat. Itu dia perang saudara. Sama-sama Islam tu boleh perang. Dia Islam ni perang dengan orang kafir kan. Sama-sama Islam tak boleh perang. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar. Tengoklah sabar itu kita duk bincang payah dah. Kita duk mengaji bahasa sabar tu duk tanggung tak lepas habis. Payah tu kan. Syukur susah lagi. Susah lagi. Sabar payah dah kan. Nak bangkit malam, nak sembahyang sunat, nak buat duha, Allah payah. Berat nak buat 2 rakaat berat. Payah sabar ni. Kadang buat kadang tinggal, kadang buat kadang tinggal. Nak istiqamah pun susah payah. Syukur sulit lagi. Sulit lagi. Jadi bermaknanya kalaulah kita di Sabak itu pun kita tak berjaya nak mendaki lagi bukit Sabak ni, syukur jauh lagi. Jauh lagi. Sebab ni payah lagi. Tu Sabak. Dan zuhud. Zuhud payah dah zuhud. Zuhud mana? Tinggal benci dunia. Benci dunia yang melalaikan kita kepada akhirat. Dunia yang tak melalaikan akhirat tu tak apa. Benci dunia yang melalaikan kita. Kalau sampai nak tinggal semayang sampai tak mau tu tak mau dunia. Dia tahu ni. Buat macam pun. Tapi nak bayar tadi. Tak mau lah 2,000 tak sanggup, tak mau lah. Hak tu nama dia meluat kat dunia. Meluat dunia, meluat buat kerja dunia ni sampai nak bayar tak dah. Hak tu benci. Hak tu benci dunia tu. Adapun kita buat kerja cari makan halal sembahyang tak tinggal, hak tu tak apa tu. Hak tu bukan cinta dunia tu. Hak tu wajib cari nafkah. Payah tu kan? Payah dah. Syukur lagi payah. Payah tu. Dan khauf. Apa dia khauf? Takut siksa Allah Taala. Khauf kita bincang takut. Takut apa? Takut bimbang hati ni. Ya Allah, bimbang ni. Ya Allah, aku ni ada nak lepas ni. Mati esok ni ada nak boleh lepas. Dengan amalan duk ada lah ni. Ada nak boleh ni pun. Dosa banyak lagi. Dosa khauf, dosa takut sedia dengan apa yang Allah Ta'ala dah janji. Aku ni lepas keadaan dengan amalan aku tahu-tahu ni. Alamatnya apa dah? Takutnya apa dah? Takut sesa Allah Ta'ala dan jangan buat Tuhan larang. Itu takut. Tapi kalau takut di mulut, hak Tuhan larang buat. Hak ni tak nama takut ni. Hak ni bohong ni. Kan? Takutnya tu orang tak pakai kau. Hak ni bohong. Kan? Dia takut, dia tu bila mulut takut, perbuatan mesti tinggal. Benda hak takut tu. Payah dah nak buat kan? Payah dah. Syukur payah lagi. Syukur payah lagi. Nak jadi orang bersyukur ni, ya Allah, susah lah, susah. Dan lainnya, pasal apa yang payah tu? Kerana syukur itu dimaksud akan dia pada dirinya. Syukur ni, sebab syukur ni
dia maksud tujuan kita mengaji syukur ni memang untuk bersyukur. Ni banyak sikit. Tengoklah. Sabab itu kita ngaji. Tujuan sabab pasal apa? Tengok dia bang. Bersalahan sabar. Pasal apa? Pasal apa kita ngaji bab sabab? Apa tujuan? Tujuan kita ngaji sabab untuk apa? Dimaksud daripadanya sabab akan mengerasi hawa nafsu. Itu tujuan kita. Sabab tujuan mengaji untuk kekang nafsu. Sabab tujuan mengaji untuk kepung nafsu. Jadi nak kepung nafsu, untuk nafsu tak jadi jahat, nafsu tak lihat, kita kena sabar. Maka tujuan mengaji sabar untuk jaga nafsu. Ada bersyukur ni, mengaji syukur ni tujuan memang untuk bersyukur. Tu banyak sikit. Memang tujuan untuk cari diri dia sendiri. Sabar ni kita mengaji tujuannya untuk tunduk nafsu. Bila kita berjaya sabar, maka nafsu dapat ditunduk. Tapi syukur ni, mengaji syukur ni untuk cari apa syukur. Macam mana Cik Bang? Dah jawab sikit ni? Sikit boleh kan? Dan bersalahan khauf. Khauf takut. Macam tu juga kita mengaji khauf. Bab khauf dulu. Hadis semua lepas ni. Maka iaitu dimaksud daripadanya khauf. Kita tujuan kita mengaji khauf untuk apa? Tengok. Menghalau ni heret akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Tengok ada. Jadi kita mengaji bab khauf tujuan untuk apa? Bila takut siksa Allah Taala. Takut Allah Taala buah neraka, takutnya takut. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk heret kita takut tu kepada segala pangkat yang dimaksud. Pangkat yang dimaksud mana? Syukur juga. Tujuan kita takut tu sebab kita nak tergolong orang bersyukur. Tu bila kita takut, tengoklah takut apa? Takut mana? Takut bila takut dengan Allah Taala. Kena tinggal buang dosa, tinggal. Bila tinggal dosa, tengok tu dapat hakikat sabab. Lepas tu buat Tuhan suruh, hak Tuhan buat semua, buat fardu, buat sunat, buat membanyakkan sunat, banyak macam. Dapat apa? Maka ketika itu dapat hakikat syukur. Maknanya kita mengaji bab takut bukan untuk takut, bukan maksud untuk takut. Maksud mengaji takut untuk mendapat pangkat syukur juga. Apa syukur juga. Tapi syukur ni kita mengaji ni memang nak cari pangkat dia betul ni. Tu bayar sikit tu. Dah. Tu di atas kena faham dah. Tu di atas ni menghalau, mengheret akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Dan bersalahan zuhud. Zuhud benar, cinta dunia yang melalai. Maka iaitu zuhud tu dimaksud daripadanya. Apa maksud kita berzuhud? Zuhud ni benar, tinggal dunia yang haram ataupun tinggal dunia yang nak membawa kita lupa Allah. Tinggal dunia sampai tak semayang. Nak buat baju sampai tak semayang maghrib tu. Tak mau. Itu maksud tak mau dunia tu. Hak ni yang dikatakan tak mau dunia ni. Ni apa ni semua ni dunia semua. Pasal apa kita kata dunia? Dunia lah sampai maghrib pun tak semayang. Tu dunia. Ada pun kita buat kerja pagi pergi cari makan tu, hak tu kan dunia tu. Hak tu kita cari untuk akhirat. Hak tu dunia membawa pada akhirat. Cari makan yang halal untuk beribadah. Hak tu bukan dunia. Ni dunia ni buat kerja ni, pulen buat kerja ni, maghrib nak habis ni, dia buat kerja tu. Hak tu dunia. Tu. Tujuan kita mengaji bab zuhud tu buat apa? Dimaksud daripadanya akan lari daripada dunia yang melalai daripada Allah Ta'ala kepada yang dimaksud. Tu makna. Kita tujuan kita mengaji bab zuhud, tujuan kita nak lari pada dunia. Lari untuk apa tu? Daripada Allah Ta'ala kepada yang dimaksud. Maksud apa? Syukur juga. Jadi syukur ni benda yang paling dimaksud sekali dalam setiap sifat-sifat yang kita ngaji dulu ni. Kita mengaji bab sabar, maksud untuk syukur. Mengaji bab zuhud untuk bersyukur juga. Mengaji bab khauf untuk syukur juga. Untuk dapatkan syukur juga. Tu yang kata syukur ni makam dia tinggi.
Tu dia syukur ni di antara benda yang payah. Syukur ni. Pasal apa? Pasal apa kita lari daripada dunia yang melalai kan? Pasal syukur makna dia ikut suruh Tuhan, apa yang Tuhan suruh buat. Bila kita duk tunggu juga maghrib pun tak peduli, isya tak peduli, buat kerja juga duk kira nak untung, nama syukur tak? Tak nama syukur dah tu. Sebab kita tinggal apa Tuhan yang suruh. Maka kita tak dapat syukur. Jadi maknanya kesemua hak kita dah mengaji sebelum ini, itu tu maksud dia hanyalah satu, untuk dapat syukur pada Allah, naik makam syukur. Sebab tu dia hebatlah tu kita tu ni. Kalaulah kita sabar tak ada, khauf tak ada, zuhud tak mengaji, sabar tak mengaji, ataupun tak boleh lepas sabar tak lepas, zuhud tak lepas, khauf tak lepas, jangan mimpi nak dapat makam syukur. Wala. Betul tak boleh buat tu. Betul lah. Sebab hak ni ke semua ni tiga-tiga dan lain-lain lagi tu, khauf ke rojak ke apa semua dulu kita ngaji dulu ni, taubat ke. Kalau kita mengaji ataupun kita tak mengaji langsung, tak tahu apa, ataupun mengaji tapi tak buat, maka jangan mimpi kita akan mendaki makam syukur tadi. Tadi. Syarat nak naik makam syukur, sebab tu syukur letak di belakang ni. Sebab hak tu semua tu untuk naik ke makam syukur. Syukur. Lepas syukur tu, apa pun nak bila dah syukur kepada Allah Taala, terima kasih kat Tuhan, buat ke semua. Maknanya bila dia duduk di makam syukur ni, maknanya dia melepasi apa? Dia sabar lepas dah, khauf lepas dah, rojak lepas dah, zuhud lepas dah. Pasal apa kita kata makam syukur? Kalau dia tak lepas ke empat-empat tu, macam mana nak syukur? Jadi kalau bila dia duduk makam syukur, martabat dah makam syukur, bermakna hak bawah tu lepas dah. Bila dah bersyukur, naik makam syukur dah, baru dia akan terbit redha. Ke depan tu kan? Tu ni tak bincang lagi kita ni, bab kasih, baru naik kasih pada Allah Taala kan? Tu banyak belakang kan. Tu baru naik ikhlas. Tak. Tu di atas ni tu, maka kerana syukur itu dimaksudkan dirinya, kita pun sikit tu dah. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, kalaulah syukur tu dah dimaksud pada diri dia, diri dia sendiri tu, sebab tu dia kata tiada putus ia di dalam syurga tu dia. Sampai masuk dalam syurga pun, maka syukur ni tak hilang-hilang. Tengok tu, tiada putus. Syukur itu dalam syurga, maknanya dalam syurga masih ada lagi perkataan syukur. Tiada ada di dalam syurga khauf. Tapi dalam syurga ada tak khauf? Tak ada. Apa dah khauf? Takut. Nak takut apa dalam syurga? Tak takut apa dah. Yang kita duk takut lah ni, takut kita ni Tuhan murka. Bila masuk dalam syurga, kaki dah di dalam syurga, ini menunjukkan kata orang yang terlepas murka Tuhan dah lah ni. Tu. Jadi perlu dah takut dalam syurga. Nak buat ni takut lah, saya Tuhan marah. Nak marah apanya dalam syurga? Dan zuhud dalam syurga, boleh zuhud tak? Nak zuhud apanya? Tuhan duk bagi batu permata bertimbun-timbun. Tuhan duk bagi emas batu permata. Tu makanan-makanan Tuhan bagi macam-macam. Pohon-pohon daripada emas, tunjang pohon kurma, batang emas, rantin daripada permata. Nak zuhud apanya? Jadi dalam syurga tak perlu zuhud dah. Yang kita ada zuhud ni lah ni. Apa dia? Benci dunia yang melalai. Lepas tu di syurga tu, kau lah pergi banyak mana dunia pun nak lalai. Pokoknya bukan tempat lalai. Bukan nak gaduh semayang dah, bukan nak gaduh makin malam dah syurga. Syurga tempat seronok. Tu hari bila sahabat tanya Abu Hurairah, sifat syurga ni, dia takut dengar Nabi kata tu, syurga ni istana dia dibuat daripada permata. Istana dia. Dan dalam istana tu ada 70 buah rumah yang dibuat daripada batu yang merah. Tu. Dalam 70 rumah tu, setiap satu rumah ada 70 bilik. 70 bilik yang dibuat daripada zamrud yang hijau. Nak bayang mana mata kita. Dalam ni lagi seronok ni. Dalam 70 bilik tu pula ada bidadari duk siap tunggu dah. Tu. Bidadari tunggu siap. Setiap satu bilik tu 70 orang bidadari tunggu tu.
Satu rumah tu pula siap 70 hidangan. Dan dalam 70 hidangan tu 70 makanan yang berlainan rasa. Nak bayar ke mana syurga ni? Tu. Jadi nak zuhur buat apa? Nak takut apa syurga? Tak takut tempat personal lenang. Lepas tu dalam tu pula apa ni Abu Hurairah kata ada dalam rumah tu pula ada 70 pemuda-pemudi. Muda-mudi. Pasal apa? Ni nak buat lagi, nak buat keramaian, nak buat pesta, nak buat apa ni? Tempat seronok pesta arak dan syurga. Lah syurga tak ada arak. Arak syurga. Sebab tu di dunia ni haram makan arak. Tak suruh makan arak dunia ni. Kita sabar saat tunggu kita buat pesta dan syurga tu ni. Tu buat pesta. Pesta Saturday night. Tak tahu. Dia kata, "Ustaz pernah pergi bang. Pergi apa tu? Lalu kot jalan cebah tu dia. Lalu kot jalan pekan-pekanan. Lalu kot pergi Penang kan. Pilih kitab di Penang tu. Dia tulis Saturday night ladies. Tu. Kita lah juga sebab tu. Lah juga kita buat Saturday night ladies lah juga tu. Boleh tak? Pasal apa tak boleh pula? Bidadari berjamaah lah tu. Tapi dunia ni kena tahu dulu lah. Kena sabar. Arak tak boleh minum, zina haram cuma dunia tak boleh. Kena sabar. Dan zuhud tu, dan zuhud dan sabar tak ada. Zuhud tak ada, sabar tak ada, apa tak ada juga. Nak sabar apanya? Dah tak sakit hati pun dah. Lah syurga, kena sabar kot dah. Lah sabar apa? Bukan ada dengki apa. Bukan ada sakit hati apa syurga tak sabar apa dah. Tapi dalam syurga masih ada syukur. Tengok tu. Dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga, kita habis tu. Firman-Nya Allah Taala Tuhan kata, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya kesudahan doa bagi ahli syurga. Jadi ahli syurga ulama kata bila Allah Taala bagi dia minta Tuhan bagi, minta Tuhan bagi. Setiap kali Tuhan bagi tu dia kata ni anil hamdulillahi rabbil alamin. Dia kata Allah syurga tu. Maknanya syukur ni daripada dunia syukur sampai ke dalam syurga. Tapi nak kena sabar sebuah dunia. Kena buat hak bawah dulu baru kita nak makan syukur. Bila makan syukur baru kita melayakkan syurga. Barulah nak boleh buat pesta keramaian dalam syurga. Tu tidak tak boleh buat. Jadi dalam dunia tak boleh buat. Jadi kita minta lah kita ni dia boleh buat di akhirat. Tu. Akhirat syok lagi. Bahwasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Mereka ucap tu bila Tuhan bagi depa pun kata alhamdulillahi rabbil alamin. Tu dia puji Allah Taala lagi. Dan kerana adalah syukur setinggi-tinggi pangkat, tiada banyak mereka yang sampai di habaq siap awal lagi dah. Tu. Dan kerana adalah syukur setinggi-tinggi paling tinggi pangkat di antara sabang semua tadi tu, maka dia kata tak ramai orang yang sampai pangkat syukur. Wa qalilun min ibadi syakur. Sikit sangat orang syukur ni. Maka kita kena usaha naik pangkat makam. Kita berhenti tu kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa sallim wa barakatuh ala salatina wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nasta'udiruka aliyana imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana kulla syai'in tahitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amalika wa jurika wa ya'zika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil wa dhi'ani wa min syarri kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamina bil afiyati wa salamah wa aghna bil istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a waghfir lana warhamna walidina wa ikhwanina wa ahbabina wa liman ahabana fi ilaina wa liman kana lahu haqqun alaina wa jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.